Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam hari Jumaat. Madam doakan dalam apa pun cabaran yang kita hadapi sekarang, you all stay kuat, stay tabah, jaga diri dan maknanya kurangkan apa-apa risiko yang boleh. Jaga kesihatan bukan diri dari segi fizikal saja, jaga juga kesihatan mental kita. Jangan tambahkan stres diri you all. Okay, so in terms of academic ni, kita tetap kena go on, tapi I try my best untuk make it simplify supaya dia tak membebankan you lah, insyaAllah. Okay, untuk kelas hari ni, saya present screen sekarang. Okay, nampak dah screen saya? Nampak. Okay, so ini adalah handout yang saya dah bagi daripada hari Rabu hari tu. Saya suruh you try buat dululah. Okay, so in case tak nak print pun tak apa, gambar dah ada. Cuma if you tak boleh print, okay, kalau boleh ayat ni salin lah supaya kita mahir dengan term-term yang ada. Okay, kebanyakan yang madam gariskan ni adalah term penting yang akan merujuk kepada gambar untuk proses yang berlaku. Contohnya, ini entire proses yang kita nak bincang hari ni. Okay, so kalau you nak gambar ni nanti madam akan save dalam bentuk gambar dan madam akan hantar kat grup Telegram lah satu slide ni. Okay, di mana ini dah merangkumi dua proses yang kita nak belajar hari ni. Yang pertama adalah development of male gamete yang melibatkan penghasilan pollen grain dan akhirnya male gametenya tu sekiranya dia dah dalam proses nak berlaku fertilization lah. Okay, manakala kita kena tahu juga development of female gametophyte. Okay, ingat gamet dengan gametophyte beza. Gametophyte adalah tempat yang mengandungi gamet. Dalam gametophyte, male gametophyte adalah pollen grain. Female gametophyte adalah ni, kantung yang warna krim kat dalam ni yang dah ada 8 sel, 8 nukleus. Ini yang kita panggil embryo sac. Okay, kalau male, pollen grain. Tapi ini bukan gamet, bukan yang fertilize. Sebab dalam dia ada generative cell yang nanti akan divide untuk jadi 2 sperm. 2 sperm ini yang male gamete. Sama dengan kalau you tengok gambar female gametophyte ini, dia adalah embryocyte, kantung yang dalam ni je. Tapi yang mana yang merupakan female gamete? Sekejap, ada conteng sikit. Okay. Female gamete kita adalah egg cell ini. Kalau pollen ni dia tak jadi male gamete lagi, nanti kejap lagi kita belajar. Sebab bila dia germinate, ni pollen grain itu, dia land on stigma. Kan? Yang pada structure ni, barulah dia germinate, dia tumbuh. Waktu dia tumbuh, barulah sel yang kita panggil generative cell ni akan divide menjadi 2 sperm cell. Ini adalah male gamete. Dalam gambar sekarang tak ada lagi. Egg cell ni daripada asalnya dalam ovule ada satu je sel. Macam mana proses ni lah yang kita nak belajar. Dia boleh jadi ada 8 nukleus dan 6 sel dekat dalam ni. Inilah target kita pada hari ni. Bila kita dah dapat hasilkan egg cell dan juga 2 male gamete ini, barulah kita akan continue dengan proses yang kita panggil sebagai double fertilization. Macam mana male gamete tadi tu? Okay. Bila dia land, okay, pollen tube tumbuh. Macam mana dia nak hantar 2 male gamete tadi ke dalam embryo sac. Satu akan fertilize egg, satu lagi akan fertilize 2 nukleus yang kat tengah yang kita panggil polar nuclei. Ini baru madam bagi tahu objektif apa yang kita nak capai dalam 3 simple proses dalam plant ini. Inilah proses yang kita sebut sebagai double fertilization. Hanya dalam plant akan ada double fertilization sebab setiap pollen ini boleh hasilkan 2 sperm dari setiap satu pollen yang land on stigma. So kalau you tengok, kalau ada 2 pollen yang land, dia tak dua-dua yang akan memanjang. Satu je yang akan fully
develop dan hantar sperm pergi ke embryo sac. Kenapa double fertilization? Ada 2 kali. Satu sperm fertilize dengan apa? Jadi apa? Satu lagi sperm fertilize dengan apa? Jadi apa? Itu yang kita nak belajar hari ni lah. Okay, so kita tengok dulu proses yang pertama. Kalau Madam boleh tunjuk. Apa Madam buat? Okay, kalau Madam boleh tunjuk dalam handout ini, inilah penceritaannya. Okay, di mana development of pollen grain, ini tadi yang kita sebut sebagai male gametophyte. Dan formation of male gamete, ini adalah 2 sperm cell tadi. So you kena faham gamete dengan gametophyte. Okay, so ayat pertama dia kata development of pollen grain, microsporogenesis. Kalau yang melibatkan male, nama proses dia you akan detect dengan perkataan mikro. Kalau kita scroll sekejap, kalau yang melibatkan dengan female, nama proses dia disebut mega. Sebab biasanya struktur female lebih besar daripada struktur female lebih besar berbanding struktur male. Okay, itu sebab saintis guna perkataan mega. Okay, penghasilan embryo sac tadi kita panggil megasporogenesis, dan formation of gamete tu sendiri yang nak hasilkan egg dengan pola nuklei megagametogenesis. Sporogenesis dengan gametogenesis ni sama je dengan yang male. Bezanya perkataan kalau male mikro. Okay. So ini yang kita nak isi sekejap lagi. Kita akan go through dulu proses. Macam mana proses penghasilan pollen grain dan male gamete ini. So Madam balik kepada kita punya slide. Okay. Right. So untuk development of pollen grain and formation of male gamete, dia kata male gametophyte begin to develop within the sporangia, kantung. Okay, kat mana tempat dia berlakunya proses penghasilan pollen ni? Dekat kawasan this one lah. Apa nama kawasan ni? Inilah yang kita belajar sebelum ni, kita panggil sebagai anther. Ingat tak male structure, kalau kita boleh tengok, male structure terdiri dari anther dan juga filament. So sekiranya kita potong secara cross section structure anther ini, itu yang dalam tu akan terdiri daripada pollen sac. Okay, atau kita panggil sporangium. Sebab dalam dia akan berlakunya proses development of pollen grain tadi. Okay, so setiap anther akan ada biasanya 4 pollen sac atau 4 sporangium ni. Okay, kat mana dia bagi tahu male gametophyte iaitu pollen grain tadi akan develop dalam struktur pollen sac ini. Okay, within the sporangia, dalam setiap satu pollen sac, okay, akan ada microsporocytes. Okay, ada banyak dalam kantung ni akan ada sel-sel ini dan banyak. Okay, dalam nota you ada gambar ni kan? First kali sel yang terlibat dipanggil microsporocyte. Site ini merujuk kepada sel yang belum divide dan dia ni bersifat 2N. Okay, so dalam setiap ini akan ada, nampak tak? Microsporocyte, each of which will form 4 haploid microspore. Ini dah proses yang kedua. Setiap satu, dalamnya ada banyak, setiap satu microsporocyte dia akan undergo meiosis. Okay, to form 4 haploid microspore. So microspore ini dia dah bersifat haploid. Kenapa haploid? Dari satu sel jadi 4 sel dia mengalami meiosis. Okay. Each microspore pula eventually give rise to haploid male gametophyte. So setiap satu ini akan dikira menjadi satu pollen grain. Okay, so satu ni dia develop lagi kawasan luar ni dah jadi satu pollen grain. Tapi
Sebelum dia jadi pollen grain, setiap satu mikrospor akan mengalami mitosis sekali, di mana dalam sel ni tadi, ini dah N kan tadi kan? Dia akan jadi 2 sel pula sebab dia bermitosis. Satu sel dikenali sebagai generative cell. Junting pula. Satu sel ni dikenali sebagai generative cell, manakala satu lagi sel ini kita panggil nucleus of tube cell. Dia tunjuk nukleus lah. Kalau sel ini dipanggil tube cell. Sel yang warna kuning ni generative cell. Okay, dia tube cell. Apa peranan diorang ni? Okay, dah siap lah. Development of male gametophyte. Dia tak jadi male gamete lagi. Kalau nak jadi male gamete, kena dekat proses double fertilization tadi. Okay, so dia kata kat sini, daripada one microsporocyte undergo meiosis to form 4 haploid microspore. Each 4 haploid microspore will undergo mitosis to form pollen grain ataupun male gametophyte. Okay, di mana setiap satu ni akan terdiri dari generative cell dan juga tube cell. Okay, generative cell inilah nanti akan form 2 male gamete. Tapi ini hanya berlaku sekiranya pollen grain kena land on stigma. Yang pertama, pollen grain ni kalau dia masih duduk dekat enter tak jadi apa-apalah. Dia kena diterbangkan oleh angin atau dibawa oleh serangga dan dia kena jatuh dekat atas stigma. Stigma ni apa? Struktur bunga yang female tu. Okay, struktur ni. Dia kena land on stigma. Pollen grain yang dah siap tadi. Okay, bila dia dah land, apa akan jadi? Dia akan serap kelembapan dekat atas stigma, kita panggil moisture. Okay, dan dia mesti germinate. Germinate maksudnya apa? Tube cell ni nanti akan menghasilkan pollen tube. Itu peranan. Tube cell produce pollen tube which drive the male gamete. So bila dah ada pollen tube, barulah generative cell ini akan mitosis sekali lagi dan dalam pollen tube ini nanti akan ada 2 male gamete. Itu je proses development of orang kata male gametophyte dan ke arah nak menghasilkan 2 sperm cell atau male gamete tadi. Okay. So ini dia tunjukkan pada structure enter. Dalam dia ada 4 kantung. Kantung ni tadi yang kita panggil sporangium ataupun kita panggil juga sebagai pollen sac. Dalam setiap satu pollen sac ni ada banyak sel yang pertama tadi madam sebut. Microsporocyte. Okay. So ini proses yang kita kata tadi sebagai meiosis. Di mana selepas meiosis, microsporocyte akan jadi 4 mikrospor tapi pada masa ini dia haploid. Setiap satu mikrospor ini pula akan mengalami mitosis sekali di mana setiap satu tadi ada satu je nukleus, sekarang dia dah ada 2 nukleus dan dia divide menjadi 2 jenis sel. Satu generative cell, satu lagi adalah warna kuning besar ni tube cell tapi dia tunjuk kat nukleus, dia sebut sebagai tube nukleus. Sekiranya dia germinate, barulah generative nucleus ini tadi divide dan menjadi 2 sperm cell. Macam mana cara dia divide? Masih sama, mitosis. Settle. Okay, boleh tak? Nak terus tengok isi tempat kosong tadi ke atau terus sambung dulu hujung nanti baru sambung? You rasa macam mana? Okay, kita tengoklah terus. Okay, so sekarang, okay, apa kata, apa tu? Isi tempat kosong terus. Okay, so ini esainya. Okay, tapi dalam exam nanti objektif, so you kena tahu turutan proses. Apa yang terlibat dulu? Microsporocyte dulu, baru microspore, barulah pollen grain. Dalam dia ada apa? Okay, so nama proses ni kita dah sebut dah tadi. The male gametophyte begin to develop. Ingat, buat note kat sini. Male gametophyte ni maksud kita adalah pollen grain.
Okay, within the microsporangia. Siapa nama microsporangia kita tadi? Dia adalah siapa? Pollen sac. Nama lain dia. Kantung. Sporangium, pollen sac yang berada dalam anther. Each anther has kejap. Microsporangia. Okay, betul. Kita buka jawapan lah. Sebab korang pun nak tanda jawapan you all kan. Okay, so nama lain pada pollen sac, each anther comprised of 4 microsporangia. Sebab dia dah bagi kata kuncinya pollen sac. Yang ni terbalik tadi. Dia saja nak bagi you practice term ini. Microsporangia, pollen sac, benda yang sama. Okay. Next, each microsporangium contain large number of apa sel yang banyak kat dalam tu tadi? Microsporocyte. Eja betul-betul. Dalam handout lah. Tapi kali ni ejaannya dah ada. You pilih je jawapan kan dalam exam. Each microsporocyte akan undergo meiosis. Highlight kalau you ada highlighter. To form 4 haploid microspore. Ayat yang ni dia lagi detail. Berbanding yang tadi. Tadi dia tak sebut. Kalau dalam essay, ini contoh cara. Kalau next semester macam mana madam akan train you untuk essay. So kita memang dah buat ayat-ayat essay tu dan biasa saya suruh you isi 40 untuk practice you untuk buat ayat yang simple tapi membawa maksud proses tadi. Okay. So selepas tu dia dah menjadi 4 haploid microspore. Each microspore develop into pollen grain. Tadi ayat tu dia tak nyatakan kan? Develop. Apa maksud dia develop into pollen grain? Di mana the haploid nucleus ini akan divide once. Dia divide sekali secara mitosis to produce 2 cell. A tube cell dan generative cell. Tadi dalam gambar ada yang dia tulis tube nucleus sebab dia tunjuk pada nucleus. Tapi the entire cell itu dipanggil tube cell dan generative cell. Okay. Pollen grain dan ni dia terus sambung cerita macam mana nak jadikan male gamete. Pollen grain then transfer from anther. Transfer pergi ke mana? Tadi ni yang madam cerita. Dia transfer pergi ke kawasan inilah yang kita panggil sebagai stigma. So bila pollen grain land on stigma, what will happen? Okay. Nucleus of generative cell. Tadi dalam setiap ni ada satu tube cell kan? Yang buat pollen tube. Nucleus of generative cell ni barulah dia divide by mitosis to form 2 male gamete ataupun kita boleh panggil 2 sperms. Boleh. Okay. Pollen grain grow now become matured gametophyte. Tube cell produce pollen tube which deliver. Dia akan memanjang lah sebab nanti bila kita belajar development of female gamete pula, dia memanjang ke bawah nak pergi ke mana sebab kat sini ada ovule. Bila ada ovule, okay, bila ada ovule, maknanya dia nak hantar nanti pergi kepada sperm, kepada ni. Nanti kita tengok structure dia betul. So kalau ada 2, satu je yang akan pollen tube ni memanjang untuk hantar male gamete tadi. So walaupun dalam plant, tapi plant yang undergo proses ini adalah plant yang maju. Okay, maknanya maju tu macam mana nak kategorikan. Nanti first chapter semester depan kita akan belajar. Plant yang maju ni bila dia dah dia punya sistem reproduction dia dah ada male dengan female, dah ada buah ataupun bunga sebagai struktur reproduction dia. Kalaulah kita fikir tentang lumut yang kecil-kecil tu, dia tak. Itu contoh tumbuhan. Lumut warna hijau kan? Dia masih lagi tumbuhan tapi dia adalah tumbuhan primitif. Okay, di mana bukanlah orang kata dia ni pakai cawat ke macam orang asli ke, tak. Maksud primitif dalam tumbuhan, dia adalah in terms of dia punya sistem tumbuhan itu sendiri tak kompleks. Macam ni dia ada vascular system, xylem, phloem. Kalau lumut tak ada. Tu nanti kita akan belajar. So boleh untuk male ni. Dan lepas ni kita nak tengok female pula. So kita tengok nota dulu.
Okay. Untuk proses development of ovule, embryo sac. Sebelum dia develop, kalaulah dalam ovari warna hijau ni. Hijau ni ovari. Dalam ovari ini contoh kalau dalam ovari dia ada satu je ovule. Dalam gambar yang Madam bagi dalam handout yang lepas, kalau you tengok tumbuhan tu dalam ovari dia ada 6 ovule. Boleh juga. Ni ada gambar ni kejap. Saya tunjuk gambar ni. Ini contoh tumbuhan. Yang hijau ni ovari dia. Hijau ni ovari. Dalam ni setiap satu ni satu ovule. Ini contoh tumbuhan yang ada banyak ovule. So setiap proses yang kita nak cerita ni berlaku dalam setiap ovule je. Tapi contoh yang kita tunjuk hari ni, kita buat satu je. Dalam plant ini ada satu je ovule. Macam mana nak tahu tumbuhan tu ada banyak ovule ataupun tidak? Dalam kehidupan kalau you tengok buah tu ada banyak biji, maknanya buah tu ada banyak ovule sebelum development dia. Kalau buah tu satu je biji kat tengah-tengah, contohnya, alamak tiba-tiba tak jumpa. Kalau macam apple dia ada 2 ovule. Sebab tu dia ada 2 biji akhirnya kat tengah. Kalau betik ada banyak kan, maknanya dia ada banyak sangat ovule pada awalnya. Sebab akhirnya ovule inilah yang akan jadi biji. Okay, kenapa? Kita tengok. Alright, the female gametophyte begin develop within ovule of ovary. Jangan salah. Struktur paling luar ni tak terlibat pun dalam proses development ni. Dia adalah tempat je dalam tumbuhan yang kita potong hari tu masa buat eksperimen. Ovari tu tempat letak ovule je. Dalam ovari ada ovule ni. So yang mengalami proses development adalah sel dalam ovule. Kalau tadi microsporocyte, sekarang ni satu ovule, satu kantung dia ni. Tadi satu microsporangium ada banyak microsporocyte. Tapi this one special. Satu ovule ada satu megasporangium, kantung ni. Dan dalam dia ada satu sahaja sel dipanggil megasporocyte. Dan ovule ini dilindungi oleh tisu yang pegang dia ni dipanggil integumen. Tapi integumen ni ada lubang kat bawah ni dipanggil micropyle. Dua struktur ini penting nanti masa kita cerita tentang double fertilization. Okay. Ovule each contain a single micros. Setiap satu ovule ada satu megasporangium dan satu juga microsporocyte. Okay, apa yang berlaku? One cell in sporangium, iaitu microsporocyte inilah. Okay. Grow and then go through meiosis to produce 4 haploid megaspore. So daripada satu ini dia undergo meiosis dan dia jadi 4 megaspore. Berbeza sedikit dengan microspore tadi, semua akan develop jadi pollen grain. Dalam cerita ni you tengok 3 ni akan jadi kecil. Satu je yang besar. Okay. In many angiosperm, only 1 megaspore akan survive. Apa jadi pada 3 lagi? Okay. 3 lagi akan degenerate. Okay. Dia akan musnah lah. Tak terlibat dah. Satu je yang kita perlu. Tapi satu ni dah end. Apa berlaku seterusnya? This megaspore pula, satu je lah yang tinggal. 3 lagi dah degenerate. Degenerate tu musnah lah maknanya. Tapi nukleus ni end sorry. Dah sampai sini dah. Okay. Inilah megaspore end ni. Apa yang berlaku? Dia akan bermitosis 1 kali, 2 kali, 3 kali. 3 kali dia mitosis dan akhirnya dekat dalam kantung tadi, yang kita panggil megasporangium tadi, dah ada 8 nukleus.
This megaspore divide by mitosis 3 times, resulting in one cell with 8 haploid nuclei. Semua nukleus kat dalam ni adalah haploid. Dah separuh dah sebab dia divide daripada megaspore, bukannya yang microsporocyte tadi. Dan membran akan partition this mass, maknanya nanti ada membran yang akan memisahkan supaya kedudukan dia tersusun menjadi seperti ini. Okey, saya lukis sendirilah. Bila dah ada 8, dia akan ada 3 sel ataupun 3 membran yang partitionkan haploid nukleus tadi di bahagian atas. Bila dah ada 8 nukleus, kantung ni kita dah tak panggil megasporangium. Dah tak panggil ovule dah. Kita dah panggil dia sebagai embryosac. Tadi kita panggil megasporangium ataupun ovule. Now, yang dah ada 8 nukleus ini, kita panggil dia, ni bila dah ada 8 ni biasanya kita dah panggil dia sebagai embryosac. Okay, kantung ni. Okay, so 3 yang dekat atas ni ada nama. Namanya adalah antipodal cell. Okay, sebab dia ada 3, ada S lah. Okay, dan dia ada 2 sel dekat bawah. Sel ni berfungsi dalam nak dischargekan chemical. Okay, ini kita panggil sebagai synergid cell. S jugalah sebab ada 2. Okay, antara sel yang penting kat sini adalah yang dipegang oleh synergid cell ni. Inilah female gametophyte yang kita panggil sebagai egg. Satu je. N lah. Dan dah berapa dah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi structure, dia berkongsi 2 nukleus dengan the entire cytoplasm ni. Okay, so ini yang kita panggil sebagai polar nuclei sebab dia terdiri dari 2 nukleus. Dia ni 2N. Dia bergabung. So 2 struktur inilah nanti yang akan terlibat dengan fertilization bila ada pollen tube yang akan hantar 2 male gamete tadi. 2 ni je lah yang akan terlibat. Okay, struktur ni kan micropyle dan integumen ni penting sebab inilah laluan yang dia akan pergi kepada female gamete. Okay, ini yang dia sebut. At one end of the egg sac, ada 2 synergid cell. Flank, maknanya dia akan tolong pegang ataupun apungkan the egg cell or female gametophyte. Nama lain dia egg cell ataupun female gametophyte. Female gametophyte, female gamete. Salah ni. Okay, the synergid cell function in attraction or guidance of pollen tube. Macam mana 2 sel ini guide? Dia akan release chemical. Okay. Dalam sel ni, bilalah contoh. Okay, ni female reproductive structure kan. Pollen tumbuh kat sini. Alamak, saya dah terhilang. Okay, structure ni ada kat sini. Macam mana pollen tube ni tahu dia nak kena pergi ke mana? Kan? Yang mana satu? So inilah 2 sel ni akan release chemical. So chemical tu lah yang akan guide. Dia tahu chemical tu ada kat sini. So dia memanjang ke arah struktur ini dan hantar pergi sini. Tak ada lampu, tak ada juru pandu semua. Yang menjadi juru pandu dia adalah chemical yang dihasilkan oleh synergid cell. Okay. At the other end of the cell ada egg sac yang ada 3 antipodal. Yang Madam sebut tadi. Tapi dia unknown function. Dia takkan tanya you function lah. Kalau synergid dia boleh tanya you function. Okay, and other nuclei are polar nuclei share the cytoplasm with the central of embryo sac. Ini Madam kata cytoplasm ni dia kongsi dengan the entire embryo sac ni. Then the ovule now consists of the embryo sac and the surrounding yang melindungi dia adalah ni lah. Tissue surrounding ini yang kita panggil sebagai integumen. Okay. So selesailah kita belajar tentang proses ini. Kat sini dari satu sel meiosis sekali, lepas tu mitosis jadilah setiap satu tu boleh hasilkan 4
pollen grain. Pollen grain bermitosis sekali lagi, jadilah dalam dia ada 2 sel. Tapi kat sini awkward sikit. Meiosis dulu jadi 4 sel, 1 je survive. Lagi 4 jadi apa? Salah. 4 pula. Lagi 3 akan, apa tadi perkataannya Madam sebut? Siapa ingat? 3 akan degenerate. Matilah ataupun dia akan hilang. So daripada 1 ini pula, apa event penting nak menjadikan 8 ini? Akan berlaku mitosis sebanyak 3 kali. Dan apa yang menyebabkan dalam embryo sac boleh jadi ada lokasi tertentu? Membran akan partitionkan dia. So nama-nama dan kedudukan ini boleh ditanya. Okay? Dalam soalan mungkin dia bagi gambar dan labeling kepada struktur-struktur ni semua. Okay. So kita pergi pula kepada kita punya handout tadi. Kita tengok pula proses ini. Betul tak jawapan-jawapan yang you sebut atau you jawab? Okay, development of ovule, embryo sac and formation of female gamete. Okay, development of the ovule and embryo sac dipanggil megasporogenesis. Okay, formation of female gamete iaitu nak hasilkan egg cell dan juga pola nuklei tadi dipanggil gametogenesis. Genesis ni penghasilan, sporo ni macam spore je. Lebih kurang macam itulah. Okay. Apa yang berlaku? Okay, dia cerita kat sini. The female gametophyte iaitu embryo sac, kantung tadi tu, begin to develop dalam struktur ovule of the ovary. Paling luar ovary, struktur yang kita nampak satu kat tengah tadi tu ovule. Yang asalnya ada satu sel tu. Within ovary, dalam ovary, one or more ovule develop. Ini case yang madam cerita tadi, sama ada dalam ovary tu ada satu je struktur ni ataupun dalam ovary ni ada katalah 6 ovule. Dia depend pada pokok tu. Itu maksud ayat ni. Belum masuk proses lagi. Proses tu start dekat sini. Within ovule, setiap satu ovule asalnya dia ada satu megasporangium, kantung. Okay. Yang large di mana dalam dia ada sel large diploid cell dipanggil megasporocyte. Yang ni yang mula-mula tadi. Megasporocyte. Tak nak pergi pula mouse saya ni. Okay. Ni nampak dalam ovule yang duduk dalam ovari ada satu megasporangium, dalam dia ada satu large cell dipanggil megasporocyte. Okay. Sekejap lagi Madam hantar gambar tu kat you all. Okay. Yang ni tak payahlah. Okay, kalau you tak salin, you boleh salin je. Nama lain megasporocyte ni kadang-kadang dulu-dulu orang panggil dia megaspore mother cell. Sebab dia lah 2N yang mula-mula. Tapi biasa sekarang kita pakai this one sahaja. Okay, ni pengetahuan je lah. Okay, the megasporocyte akan divide. Mula-mula ingat, meiosis dulu. Bila meiosis, of course dia akan menghasilkan 4 sel yang bersifat haploid. Megasporocyte jadi 4 haploid megaspore. Step ni sama. Ayat ni yang tak ada dalam untuk male. In many angiosperm, only 1 megaspore akan survive. While other 3 degenerate. Sebab tu Madam kata yang ni dah ayat esei sebenar. Ayat tadi tak cerita pun. Okay. This megaspore divide by mitosis 3 times, resulting in 1 cell with 8 haploid nuclei. Okay, kalau saya suka tambah ni, the surviving megaspore. Bukan semua, sebab tadi 3 dah degenerate, yang survive ini sahaja akan divide by mitosis 3 times, result in 8 haploid nuclei yang kita nampak tadi. So macam mana dia boleh tersusun? Membrane akan partition this mass, okay, into multicellular female gametophyte yang kita panggil embryo sac. The entire kantung yang ada 8 sel ni tadi, kantung ini kita panggil sebagai embryo sac. Ini the entire structure ni. Dipegang oleh ovule dalam ovary. Okay. So one
Yang ni kalau dulu you all memang kena cerita satu-satu kalau esay. Now tak ada esay. So you kena alert dengan dia punya penerangan je lah kalau dia nak tanya tentang sel itu. At one end of egg cell, ada 2 synergid cell. So kalau that plank, kalau ada plank-plank ni maknanya dia merujuk kepada structure yang bawah ni lah. Ini adalah synergid. Ini adalah egg cell. Synergid function in attraction and guidance of pollen tube by releasing chemical. Manakala kalau at any one end, another end, dia merujuk kepada 3 antipodal cells. Okay, nampak egg cell tak ada S sebab satu. Synergid ada sebab dia tengok bilangan. Dan dekat tengah-tengah dia polar nuclei. Dia bukan nukleus, dia mesti I sebab dia ada 2. At the central of embryo sac share the cytoplasm. So itulah dia yang kita katakan sebagai proses penghasilan female gamete. Female gamete kita merujuk kepada egg cell ni yang utama dan juga polar nucleus sebab dia terlibat dengan double fertilization yang kita nak tengok sikit lagi. Okay, kat sini tadi pollen grain dan menghasilkan 2 sperm cell atau male gamete bila dia germinate. Okay, so untuk terangkan double fertilization saya nak pakai gambar ni sahaja. Cukuplah. Okay, guna handout kita sahaja. Okay, cerita dia dalam proses double fertilization, after landing on receptive stigma, maknanya disebabkan apa yang menyebabkan pollen grain ini boleh land on stigma, ada banyak faktor. Contohnya dia dibawa oleh serangga pada kaki dia masa serangga tu minum nektar. Ataupun diterbangkan oleh angin. So jaranglah air kalau bunga tu adalah bunga-bunga yang di daratan. Okay. So agent-agent orang kata pollinating agent lah yang you belajar. Agent penyebaran biji benih tu. Okay. Alright. So bila pollen akan land pada stigma, pada bunga. Okay. So apa yang berlaku? Ini cerita dia. After landing on receptive stigma, saya kecilkan sikit lah. Okay. After landing on receptive stigma, the pollen grain absorb moisture. Okay, biasanya dekat atas stigma ni dia sticky. Okay, so ada air, ada lembapan. So dia akan serap that structure dan dia akan undergo germination process. Germinate, bercambah. So dari bulat tadi dia bercambah dan menghasilkan pollen tube. This is pollen tube. That grow down the style. Ingat tak structure yang leher ni kita panggil sebagai style? Okay. Towards the micropyle. Micropyle ni structure apa? Dekat bahagian bawah ovule tadi, dinding-dinding ni kita panggil integumen. Micropyle ni lubang yang ni. Ini micropyle. Sebab apa? Dia akan grow ke arah tu lah sebab dia nak hantar 2 male gamete ni tadi. Okay. So bila dah ada pollen tube, barulah dalam ni tadi ada satu lagi sel yang kita panggil sebagai generative cell. Okay, dia akan divide by mitosis to produce 2 male gamete atau sperms. Okay. So, ini yang mana kata, in response to chemical attractant from synergid cell. Tadi kita kata synergid cell ni release chemical. So, the tip of pollen tube ni grow ke arah dia. Sebab itulah synergid cell ni duduk dekat dengan micropyle. Supaya pollen tube tahu nak pergi kat situ. Okay, in response to chemical attractant from synergid cell, the tip of pollen tube grow towards the micropyle. Kalau tidak dia grow tapi tak tahu nak pergi mana. Okay, when pollen tube reach micropyle, the tube nucleus yang dalam sel ni dalam pollen ni akan degenerate. So dia punya fungsi dah selesai. Okay, nukleus dia kat dalam ni. Tapi dia dah menghasilkan pollen tube ni. So apa jadi? Itu bermakna proses germination tadi dah sampai di hujung. Hujung tips of pollen tube tu akan burst. Dan
discharge to male gamete into the embryo sac. So bila dah sampai, hujung ni akan pecah dan dia akan hantar dua male gamete dalam kantung embryo sac ini. So kenapa dipanggil double fertilization? Ayat ni sangat glamour. Selalu dulu dalam kalau esei definition ini saja, kalau dia minta you boleh dapat 4 markah. Okay, kat mana 4 markah dia? One male gamete ataupun one sperm cell ini akan fertilize the egg. Okay, yang ni the real fertilization. Sebab antara sperm dengan egg. Sebab tu kita guna perkataan fertilize. To form diploid zygote. Ini yang nanti kalau kita tanam biji yang ada zygote ni boleh tumbuh jadi pokok. Sebab zygote ini further develop jadi pokok yang baru. Dan dia 2N. Dia dah ada maklumat genetik daripada male dan female plant. Ini yang the real fertilization. One male gamete fertilize. Nampak kata kunci dia dipakai kat sini. Tapi yang satu lagi male gamete, dia akan fuse. Dia gabung je atau combine with polar nuclei. Two polar nuclei to form triploid endosperm. Okay. So triploid endosperm inilah yang akan jadi cotyledon. Yang akan provide nutrient to developing seed. Macam contoh hari tu, kita tanam kacang hijau kan? Okey, sewaktu kacang hijau tu, dia nak bercambah sampailah sebelum dia ada daun, dia mesti perlukan makanan. Untuk dia bercambah, untuk dia grow, untuk dia tambah bilangan sel. Selagi dia belum ada daun, makanan yang dia dapat adalah dari cotyledon dalam biji benih tu. Mana datang cotyledon ni, sumber makanan ni sebenarnya hasil fertilization polar nuclei dengan sperm satu lagi tadi dan membentuk endosperm. Okay, so sebab tu dalam setiap biji dia akan ada zygote ni yang further develop untuk jadi pokok tu dan ada sumber makanan ini. Sebab tu orang tanam biji. So actually at the end of double fertilization ni, apa takdir kepada ovari? Bunga kan, lepas berbunga orang kata berbuah kan? So apa yang akan jadi? Ada tak ayat ni kat bawah ni ya? Ini pengetahuan lah. Okay. Apa kepentingan double fertilization? Benda ni tak ada nota you. Ini sebenarnya nota PST sebenarnya. Saya masa saya mengajar PST dulu, saya pagi tadi agak kesuntukkan masa. So saya rasa dia boleh digunakan. So saya guna je lah. Okay, double fertilization ensure that the endosperm will develop only in the ovule where the egg has been fertilized. Dan prevent angiosperm from squandering nutrient. Kita tak nak dia kehabisan nutrient. Okay, tak nak. Yang ni tak best. Okay, after double fertilization, ovule tadi, ovule lah, the entire structure ovule ada integument lah, yang ada dalam the embryo sac, dia akan develop menjadi biji. Okay, mana kalau ovari yang hijau kat luar tadi tu, develop into the fruit yang membaluti seed. Dia jadi fruit. Dalam fruit ada seed kan? Ovari tadi jadi seed. Dinding ovule jadi seed. Ovari tadi akan jadi fruit. Dalam ovule ni kan ada embryo sac tadi kan? Yang dah develop jadi endosperm, zygote semua. So bila you makan buah, actually you makan dia punya ovari. Seed dia tu you buang dalam tu sampah kan. Kalau you pergi tanam, apa yang akan jadi? Kalau dia cukup nutrien, dia akan grow menjadi pokok sebab dalam seed tu dah ada zygote dan ada sumber makanan dia. Okay. As the embryo develop, the seed stockpile protein, oil and starch. Ini semualah yang ada dalam endosperm tadi. Endosperm rich in nutrient which is provide the developing embryo. So nanti bila dari satu zygote tu satu sel je. Bila develop, kalau ditanam dan tumbuh, dia akan dapat makanan dari endosperm. That is the unique
character of kita kata unique character of plant lah, di mana dia tak boleh berjalan. Tapi macam mana proses fertilization nak berlaku, ada ejen penyebaran biji benih. Animal datang hantar ataupun angin terbangkan. Walaupun dia tak berjalan tapi tumbuhan yang maju boleh menjalankan sexual reproduction. Itu yang kita maksudkan hari itu asexual, sexual. Yang ni adalah lebih maju berbanding asexual di mana dia melibatkan pergabungan antara male and female gamete. Tapi kalau yang tadi yang the real sexual reproduction adalah antara egg cell dan sperm cell. Okey. Madam rasa itu saja untuk hari ini. Sekejap, saya stop recording. Nanti saya upload.